tajuk sistem saraf. Okey, apakah sistem saraf ni sebenarnya unit asas dalam sistem saraf ataupun sel saraf kita kenali sebagai neuron. Okey, so neuron nama lain dia adalah sel saraf. 6. Alright, sel saraf ni, okey, ini adalah struktur sel saraf. Sel saraf, okey. Sel saraf terdiri ni bahagian badan. Ini adalah badan. Lepas tu ini bahagian tengah. Okey. Now, yang tengah ni kita panggil dia adalah sebagai akson. Ini kita kenali adalah sebagai akson. Okey. Lepas tu awak tengok yang paling hujung dekat sini. Alright, awak tengok dekat sini ni. Ini adalah terminal akson. Okey, kita terus tengok yang kat sini tau. Terus dia macam ni. Okey. Awak tengok fungsi sel saraf ni sebenarnya dia membawa maklumat dalam bentuk impuls. Awak bayangkan impuls ni macam elektrik tau. Okey, dia dalam bentuk elektrik. Okey, so bayangkan impuls ni lalu sini. So, mula-mula impuls ni, awak bayangkan sini adalah impuls. Impuls ni akan diterima oleh dendrit. Impuls akan lalu dendrit. Lepas lalu dendrit, kedua impuls akan lalu dendron. Bila impuls lalu dendron, impuls akan lalu badan sel. Daripada badan sel ni, impuls akan lalu akson. Dan akhirnya, impuls akan sampai ke terminal akson. Di terminal akson ada bonggol sinaps. So, sebenarnya dia adalah laluan. Cuma dia lalu kat mana? So, dia starting impuls mula lalu dendrit. Lepas lalu dendrit, impuls akan lalu dendron. Bila lalu dendron, impuls akan lalu badan sel. Lepas tu yang panjang tengah ni, yang ini kita panggil impuls akan lalu akson. Lepas tu akhirnya impuls akan lalu terminal. Paling hujung ni, dia akhirnya dia akan melalui bonggol sinaps. So far itu je. Ini kita nak cakap sebenarnya ini adalah laluan impuls dalam neuron. Okey, so barulah awak baca kat sini. Saya rasa kalau awak baca ni awak tak faham. Senang kata awak just ingat ke location ni bergantung, nama dia bergantung kepada impuls. So yang mula-mula mesti dendrit, lepas tu dendron, lepas tu adalah badan sel, lepas tu adalah akson, and then dia akan lalu terminal akson, akhir sekali adalah bonggol sinaps. So, saya nak tambah sikit. Yang ni awak boleh baca. Saya nak tambah sikit. Impuls ni tadi saya kata dia dalam bentuk elektrik kan. So, kalau dalam bentuk elektrik, kita nak pastikan impuls tu dalam satu hala, dia ada penebat di luar. So, salomyelin ni adalah sebagai penebat. So, penebat untuk apa? Untuk memastikan impuls ni lalu in one way. Tak mencapah ke tempat lain. Okay. Tapi masalah salomyelin ni, dia bukannya salut macam ni. Dia ada space yang kecil. So, space yang kecil ni adalah nodus Ranvier. So, apakah nodus Ranvier? Antara salomyelin ada hole yang kecil sikit. Itu kita panggil dia sebagai nodus Ranvier. Okey, so far itu Alright, yang ni boleh baca. Alright, ini pun boleh baca. So, neuron adalah unit asas sistem saraf. So, saiz neuron adalah berbeza. Okey, so yang paling panjang adalah neuron efferens. Yang mula dari turus vertebra. Okey, awak punya turus vertebra, tulang belakang awak, sampai ke hujung kaki. Which is panjangnya adalah lebih daripada 1 meter. Ni tadi, neuron bermula dengan dendrit, akhirnya terminal akson. Kalau kita nak lagi spesifik, dia akan berakhir di bonggol sinaps. Okey, bonggol sinaps. Okey, so neuron efferent. Neuron efferent bermula di reseptor, manakala neuron efferent berakhir di effector. So, saya terus ambil neuron. This is neuron. Okay, now, neuron saya boleh buat macam gambar lidi tau. Kita panggil macam lukisan lidi. So, kalau saya akan mula efferent. Efference ni nama lainnya juga kita kenali dia sebagai neuron deria.
Neuron efferent, nama lainnya kita kenali dia sebagai neuron motor. Interneuron adalah neuron perantara. Okey, tengah. So, jalan cerita dia macam ni. Awak bayangkan, dalam tajuk koordinasi dia mesti cerita pasal rangsangan. Rangsangan akan diterima oleh reseptor. Reseptor akan sampaikan maklumat pergi ke pusat integrasi. Dalam kes kita, pusat integrasi kita adalah otak. Otak akan sampaikan maklumat pergi ke efektor. Efektor akan menghasilkan gerak balas. So, awak ingat sini, rangsangan diterima oleh reseptor. So, reseptor ni akan cetuskan impuls. Cetuskan impuls. So, impuls ni mula-mula daripada reseptor pergi ke pusat integrasi ni. Siapa yang bawa impuls? Yang bawa impuls ni adalah neuron efferent atau neuron deria. Okay. Now, so lukis dia macam ni tau. Kalau saya suka lukis macam ni je. Ini adalah lukisan, orang kata lukisan yang mudah. Okay, nampak tak? Kalaulah neuron efferent, bayangkan badan sel di tengah. Badan sel di tengah. So, yang sebelum sampai ke badan sel, awak nampak kat sini, ini kita panggil dia sebagai dendrit. D, saya tulis dendrit. Lepas badan sel, ini A, axon. Ingat macam tu je. So, impuls nak sampai ke badan sel, dia lalu mana? Dia lalu dendrit ataupun dia lalu dendron. Okey, boleh dendrit, boleh dendron. Lepas badan sel, nama bahagian yang ni kita panggil dia sebagai axon. So, mana letaknya neuron efferent? Neuron efferent adalah letaknya antara, nak cakap fungsi neuron efferent adalah membawa impuls dari reseptor pergi ke pusat integrasi atau otak. So far okey ya? Now, okey, daripada otak nak sampaikan maklumat ke efektor, nama neuron tu adalah neuron efferent. Neuron efferent ni pula pelik tau. Neuron efferent, nampak tak yang ni? Dendrit dia pendek. Yang panjang ni, ini adalah axon. Yang ini adalah dia punya badan sel. Badan selnya ada di hujung. Ini badan selnya ada badan sel di tengah. Okey. So, okey, lagi sekali kita dah cerita dua jenis neuron. Satu adalah neuron efferent, which is neuron efferent ni membawa impuls dari reseptor pergi ke otak. Kemudian kita ada lagi satu neuron, namanya namanya adalah neuron efferent, ataupun kita panggil ni adalah sebagai neuron motor. So, neuron motor ni bawa impuls dari mana ke mana? Dia bawa impuls daripada otak pergi ke efektor. Macam mana nak bezakan neuron efferent dengan neuron efferent? Awak tengok badan sel. Kalau badan selnya ada di tengah, itu adalah neuron efferent. Kalaulah badan selnya ada di hujung, itu kita panggil dia sebagai neuron efferent ataupun kita panggil dia sebagai neuron motor. So, mana letaknya interneuron atau neuron perantara? So, letaknya adalah di tengah. So, saya lukis cantik sikit tau atas ni. Bayangkan, ini adalah neuron efferent atau neuron deria. Tengah ni, antara ni, ini letaknya neuron interneuron. Ini adalah interneuron. Yang ini kita panggil dia sebagai neuron efferent. So, biasanya neuron interneuron ni letak kat mana? Biasanya awak jumpa dekat pusat integrasi.
integrasi, which is kat mana? Which is dekat, sama ada dekat awak punya saraf tunjang ataupun di otak. Dia bergantung sebenarnya, interneuron ni dia bergantung pada tindakan. Ada tindakan dia melibatkan interneuron, ada tindakan dia tidak melibatkan interneuron. So kesimpulannya, neuron kita ada 3 jenis neuron. Pertama, kita panggil dia adalah neuron efferents. Kedua, kita ada neuron efferents. Ketiga, kita ada interneuron. Macam mana nak bezakan? Nak bezakan antara neuron, awak tengok badan sel. Okey, so kalau badan sel ada di tengah, ini adalah neuron efferent. Kalau badan sel tu ada di hujung, ini kita kenali dia sebagai neuron efferent. Kalau awak tengok macam pendek macam ni, ini adalah interneuron. Pernah keluar soalan periksa. Okey, Kak, apakah perbezaan struktur antara neuron efferent dengan efferent? Perbezaan struktur awak tengok daripada gambar. You guys tak boleh bagi tahu, tak boleh bagi jawapan fungsi. So perbezaannya, pertama awak kata kalau neuron efferent, badan sel di tengah. Okey, kalau neuron efferent, badan sel di hujung. Ada tak beza lagi? Ada. Awak tengok beza dari segi dia punya dendrit dan juga axon. Kalau sebelum badan sel, yang ini, this one, bahagian ni kita panggil dia adalah sebagai dendrit. Atau dendron, saya suka dendrit. Yang ini, lepas badan sel, kita kenali dia sebagai axon. Nampak tak? Ni dendrit. Ini axon. Kalaulah kita compare antara dua ni, kita compare antara dendrit, awak nampak dendrit untuk neuron efferent atau neuron motor, dendrit dia adalah panjang compare dengan neuron efferent. Nampak sini kan? Alright. Sorry, ni dendrit dia adalah pendek. Sini, dendrit dia panjang lah kan, tengok. Ini je dia punya dendrit. So, sini dendrit dia adalah panjang. Kalaulah awak tengok daripada axon pula, compare axon ni tahu ni axon ni semua. Axon ni adalah panjang, manakala axon yang ini adalah pendek. So perbezaannya adalah dari segi pertama, badan sel. Kedua adalah panjang dendrit dan juga axon. Saya suka axon. So kalau efferent, axonnya adalah pendek. Ini je axon. Tapi kalaulah neuron efferent, axonnya lebih panjang. So kesimpulannya, neuron efferent punya axon yang lebih pendek berbanding neuron efferent. So awak nak tengok, inilah laluan dia. Okey. So laluan dia sama je. Mula-mula adalah rangsangan. Rangsangan akan diterima oleh reseptor. Reseptor akan mencetuskan impas. Siapa bawa impas? Yang bawa impas adalah neuron. Tapi daripada reseptor pergi ke pusat integrasi kita. Okey, siapa yang bawa? Yang bawa impas adalah neuron efferent. So neuron efferent akan membawa impas pergi ke otak. So di otak ni, nampak tak? Kat otak kita ada interneuron. Okey. So daripada interneuron, impas akan dibawa pula ke neuron efferent. Okey. So impas dibawa oleh neuron efferent, nak bawa pergi mana? Nak bawa pergi ke efektor. So efektor akan buat apa? Akan menghasilkan gerak balas. So kesimpulannya, kalaulah awak nampak gambar rajah macam ni, jalan cerita dia sama, dia klise. Awak kena tengok apakah dia identify, apakah dia punya reseptor. Reseptor ni, apakah dia punya rangsangan. So, rangsangan akan diterima oleh reseptor. So, reseptor ni akan sampaikan maklumat pergi ke sistem saraf pusat. Daripada sistem saraf pusat, dia akan sampaikan maklumat pergi ke efektor. So, daripada efektor akan menghasilkan gerak balas. Baru saya tambah maklumat tu dalam bentuk apa. Again,
Okey, ni rangsangan akan diterima reseptor kan. Reseptor nanti saya kata tadi dia akan cetus impuls. So, siapa yang bawa ni? Dalam kes ni, nama dia adalah neuron efferent. Lepas tu dekat sini ada banyak neuron apa kat sini? Ini ada banyak interneuron. So, bayangkan impuls ni akan dibawa oleh neuron efferent pergi ke sistem saraf pusat. Kemudian neuron tu akan diterima oleh interneuron. Daripada interneuron, impuls tu akan dihantar pergi ke efektor. Siapa yang bawa impuls? Yang bawa impuls tu adalah neuron efferent. So, bila impuls tu sampai ke efektor, efektor akan buat apa? Efektor akan hasilkan gerak balas. Okey. So, right, saya berhenti dulu sampai di situ.